Maksud rasuah. Mengikut Kamus Dewan edisi yang keempat, rasuah membawa maksud sebagai pemberian untuk menumbuk rusuk, menyogok, menyuap, suap ataupun sogok. Maksud rasuah mengikut Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia adalah penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan tersebut terdiri daripada jumlah wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan upah dan diskaun. Seterusnya adalah apakah faktor berlakunya rasuah di kalangan rakyat Malaysia? Faktor yang pertama adalah kenaikan kos sara hidup. Oleh kerana pendapatan yang kecil namun perlu menampung ahli keluarga yang ramai telah menjadikan mereka mengamalkan sikap rasuah ini tanpa rasa bersalah. Masalah ini telah menyebabkan sesetengah pihak terpaksa mengambil jalan yang mudah dengan melakukan amalan rasuah. Dengan arti kata lain, tekanan hidup telah menyebabkan seseorang mudah terjebak dengan gejala rasuah. Faktor yang kedua adalah peluang. Peluang juga menjadi penyumbang terhadap masalah ini apabila mereka yang terlibat dengan masalah ini dikatakan mempunyai peluang ataupun kesempatan melakukan perkara tersebut. Untuk melakukan rasuah, keadaan yang bersesuaian adalah perlu. Sekiranya seseorang menuntut sesuatu yang dianggap penting daripada pihak yang kedua, maka pihak yang kedua yang mengetahui tuntutan tersebut adalah penting untuk orang yang meminta. Ini telah memberi peluang terhadap pihak yang kedua menerima sesuatu ganjaran daripada orang tersebut untuk memastikan pihak yang kedua memberi apa yang diingini oleh orang tersebut. Peluang yang dianggap terbuka luas apabila kedua-dua pihak saling bekerjasama memenuhi kehendak masing-masing dengan mempertaruhkan amalan rasuah sebagai kaedah bagi menjayakan segala keinginan masing-masing. Sebagai contoh yang boleh diambil adalah mereka yang inginkan kontrak dan meminta daripada pihak pertama ataupun pihak yang kedua meluluskan kontrak tersebut. Kesan rasuah terhadap ekonomi dan reputasi negara. Pertama, rasuah boleh menyebabkan peningkatan kadar inflasi yang tentunya akan meningkatkan kos sara hidup rakyat. Oleh itu, rakyat akan terbeban dengan harga barangan dan perkhidmatan yang melambung tinggi akibat permintaan barangan dan perkhidmatan yang melebihi pengeluaran. Sebagai contoh, indeks harga pengguna IHP yang berfungsi mengukur inflasi menunjukkan peningkatan 2.9% pada Oktober 2021 berbanding pada bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Selain itu, rasuah juga akan mendorong terjadinya kekurangan pelaburan luar masuk ke dalam negara. Ini kerana para pelabur asing berasa tidak yakin terhadap syarikat-syarikat perindustrian dan perdagangan negara yang sering terpalit dengan amalan rasuah. Hal ini akan menyebabkan nilai mata wang negara iaitu ringgit Malaysia juga akan merosak disebabkan oleh perbuatan rasuah. Seterusnya, rasuah juga membawa kepada pembaziran dana awam dan menyukarkan pihak kerajaan mengoptimumkan segala sumber secara cekap. Kos untuk melakukan projek pembangunan seperti sekolah, jalan raya dan sebagainya akan menjadi lebih mahal kerana kos rasuah terpaksa diambil kira dalam pelaksanaan projek sedemikian. Kerajaan terpaksa membatalkan atau menunda projek tertentu kerana kekurangan sumber kewangan untuk membiayai projek tersebut. Akhirnya, pengagihan peruntukan menjadi tidak seimbang antara keperluan mendesak dan perancangan masa depan untuk kemakmuran bersama kerana telah dibelanjakan untuk jalan yang salah. Baiklah, yang seterusnya adalah langkah-langkah pencegahan rasuah. Salah satunya adalah memantapkan iman dan mengukuhkan jati diri. Keimanan dan kepribadian yang tinggi adalah benteng yang paling ampuh untuk membantas gejala rasuah. Apabila setiap individu mencegah rasuah, sama ada rakyat biasa maupun pemimpin, peniaga atau jentera kerajaan, bahkan sesiapa pun, maka amalan rasuah dapat diatasi. Kekuatan iman dan jati diri dapat menangkis habuan rasuah sekalipun tiada sesiapa yang tahu dan peluang terbuka luas di hadapan mata. Langkah yang seterusnya adalah pihak kerajaan menguatkuasakan undang-undang. Dalam Akta Rasuah, akta ini dikenal sebagai Akta Pencegahan Rasuah 1961 iaitu Akta 57. Hukuman yang telah dikenakan bagi pesalah rasuah adalah denda tidak melebihi Rm10.000 ataupun penjara yang tidak melebihi sebanyak 5 tahun atau kedua-duanya sekali.
Dan langkah yang terakhir adalah menekankan bahaya rasuah dalam sistem pendidikan. Benci kepada rasuah akan dapat dihayati dalam diri sekiranya diajar dan dididik sejak zaman persekolahan lagi. Generasi yang dididik benci rasuah akan membesar menjadi individu yang lebih bertanggungjawab, amanah dan ikhlas. Sistem pendidikan hanya membentuk generasi yang akan datang yang bebas daripada rasuah. Sekian dan terima kasih. Sekarang kita beralih kepada kes yang membawa kepada kerosakan ekonomi dan reputasi negara. Satu Malaysia Development Berhad atau skandal MDB ialah dakwaan skandal politik yang pernah berlaku di Malaysia. Pada tahun 2015, bekas Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak dituduh menjalurkan lebih RM2.67 bilion dari MDB, sebuah syarikat pembangunan strategi yang dikendalikan oleh kerajaan, kepada akaun peribadi beliau. Peristiwa itu mencetus kritikan yang meluas di kalangan rakyat Malaysia dengan ramai yang menyuruh peletakan jawatan Najib Razak sebagai Perdana Menteri ketika itu. Ini bahkan melibatkan beberapa badan penyiasatan dari pelbagai negara besar seperti Australia. Syarikat pengurusan dana Australia Avestra Asset Management yang berjaya sehingga 2.32 bilion dana dalam wang MDB sedang dibubarkan dan sedang disiasat oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Pelaburan Australia untuk melaporkan pelanggaran undang-undang dan potensi kerugian kepada anggotanya. Perkara ini jelas memberikan cala dan robekan terhadap imej negara Malaysia dan juga sedikit sebanyak memberi impak buruk kepada ekonomi Malaysia. Kita beralih kepada kes yang seterusnya, skandal hartanah Felda. Ini merupakan kes rasuah yang berprofil tinggi kerana melibatkan ahli politik Malaysia Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad yang merupakan bekas Menteri Wilayah Persekutuan dan bekas Menteri Besar Negeri Sembilan. Pertuduhan didakwa di bawah Seksyen 16(a) Akta SPRM 2009 atas kesalahan meluluskan pembelian hotel bertaraf 5 bintang Merdeka Palace Hotel and Suites di Kuching, Sarawak dengan nilai harga RM50 juta lebih daripada yang sepatutnya direkodkan, iaitu RM110 juta. Isa Samad dijatuhi hukuman penjara 6 tahun bagi setiap pertuduhan dan denda 5 kali jumlah suapan bagi setiap pertuduhan yang berjumlah RM15.45 juta. Felda juga terpalit dengan skandal hilang hak ke atas 3 bidang tanah di Jalan Semarak bernilai RM250 juta melalui transaksi meragukan sejak 2015 lagi. Kedua-dua kes yang dinyatakan jelas memberikan impak dan calar terhadap reputasi dan ekonomi negara Malaysia yang tercinta. Kita beralih kepada bahagian yang seterusnya. Kesimpulannya, rasuah telah membawa kesan kepada ekonomi dan reputasi negara, iaitu peningkatan kadar inflasi, kekurangan pelaburan asing dan pembajaran dana awam. Reputasi negara telah dijejaskan oleh kegiatan rasuah. Kes-kes penyalahgunaan kuasa dan rasuah oleh pejabat awam yang berterusan seperti kes bekas Perdana Menteri Najib Tun Razak telah mendapat perhatian global. Selain itu, CPI Malaysia juga berlaku keturunan dari tanggal 51 ke tanggal 57 pada tahun 2020. Jelaslah bahawa kadar rasuah negara yang semakin meningkat, terutamanya pemimpin negara yang memegang kuasa yang melakukan rasuah, akan menjejaskan ekonomi dan imej negara kerana mereka merupakan elit yang memimpin negara. Rasuah bukan sahaja membawa kesan terhadap ekonomi dan reputasi negara, malahan akan membawa kesan terhadap masa depan seseorang individu, terutamanya generasi muda dan negara. Sekali, jadi kami ingin menguatkan bahawa jauhi rasuah, memegang integriti. Sekian, terima